Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid. Semoga murid-murid berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Pada kali ini, cikgu ingin menerangkan tentang penggunaan ayat yang betul dalam bahasa Melayu. Yang selalu kita salah gunakan, kita nak betulkan. Jadi kali ini cikgu namakan sebagai betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jom kita belajar bersama-sama dengan cikgu. Jom. Pertama, cikgu ingin menerangkan penggunaan kata adjektif. Okey, kata adjektif tidak boleh digabungkan dengan imbuhan apitan memperkan. Murid-murid dah belajar dah tentang kata adjektif ini di sekolah. Cikgu telah menerangkan kepada murid-murid. Apa dia kata adjektif? Kata adjektif warna, kata adjektif bentuk, kata adjektif jarak, kata adjektif ukuran, kata adjektif sifat. Semua dah belajar. Ini cikgu tak naklah terangkan lagi tentang kata adjektif. Murid-murid dah belajar. Cuma cikgu nak menerangkan tentang hukum bahasa yang berkaitan dengan kata adjektif. Apa dia? Kata adjektif tidak boleh digabungkan dengan imbuhan apitan memperkan. Apa contohnya? Ayah memperbesarkan reban ayam serama di belakang rumah. Kata dasarnya besar. Besar ini kata adjektif. Imbuhan yang digunakan ialah memperkan. Jadi tak boleh. Salah. Okay. Apa yang betul? Ayah memperbesar reban ayam serama di belakang rumah. Imbuhan yang digunakan ialah imbuhan memper. Tak ada kan. Dia tak boleh apitan kan. Memperkan tak boleh. Memperbesar betul. Memperbesarkan salah. Okey. Ayah membesarkan reban ayam selama di belakang rumah. Sama macam tadi. Yang ni imbuhannya mem dan kan. Bukan memperkan. Membesarkan boleh. Ayah membesarkan reban ayam selama di belakang rumah. Jadi selepas ini, apabila murid-murid jumpa dalam soalan, memperhijaukan. Tak boleh. Hijau tu kata adjektif. Faham? Jadi tak boleh. Kata adjektif tidak boleh digunakan, digabungkan dengan imbuhan memperkan. Boleh faham dah kan? Okey, jom kita pergi kepada hukum bahasa yang kedua. Kata penguat. Kata penguat pun murid-murid dah belajar. Ini sebagai ulang kaji saja. Kata penguat terbahagi pada 3 jenis, iaitu kata penguat hadapan, seperti paling, agak, terlalu. Kata penguat belakang, seperti betul, benar, sekalian, nian. Dan kata penguat bebas, sungguh, amat, sangat. Ingat, paling, tak boleh digunakan serentak dengan kata penguat sekali. Terpaling. Kata penguat bebas, nak ingat sas. Sungguh amat sangat. Terpaling. Tak boleh guna serentak dengan sekali. Apakah contohnya? Jom kita tengok. Contohnya, menara berkembar Petronas bangunan tertinggi sekali di Malaysia. Ada kata penguat ter, ada kata penguat sekali. Ter dan sekali tak boleh. Salah. Menara berkembar Petronas bangunan paling tinggi sekali di Malaysia. Ada paling, ada sekali. Kedua-duanya salah. Tak boleh. Ter dan paling tak boleh digunakan serentak dengan sekali. Hafal. Cikgu nak murid-murid hafal. Paling tak boleh guna serentak dengan sekali. Okey. Ingat juga kata penguat bebas. Cikgu dah terangkan tadi. Kata penguat bebas, sas. Ingat sas. Apa dia sas tadi? Sangat, amat, sungguh. Tidak perlu kata ganda. Jangan gandakan. Apakah contohnya? Rumah itu sungguh terang benderang. Sungguh tadi. Kata penguat sas tadi. Sungguh. Diikuti dengan kata ganda, berentak, terang benderang. Salah. Kalau murid-murid tengok kan, ayat ini. Terang benderang tu dah tunjuk sangat terang. Rumah dia ada banyak lampu. Sangat terang. Tak payah lagi kata sungguh terang benderang. Amat terang benderang. Tak perlu dah kata penguat. Tak perlu gunakan dah. Apa yang betul? Rumah itu sungguh terang. Dah betul. Rumah itu terang benderang. Dah cukup dah. Okey. Kelas itu riuh rendah amat.
Macam kelas murid-murid lah. Bila cikgu tak ada kan. Rio rendah. Kata Rio rendah amat. Amat Rio rendah. Salah. Tak perlu. Bila ada kata ganda berentak, tak perlu guna kata penguat, bebas. Sungguh terang benderang ke, amat terang benderang ke, tak perlu guna. Yang betul, kelas itu riuh amat. Boleh. Jangan guna kata ganda berentak dan kata ganda bebas. Sama ada awal ke, akhir ke, tak boleh. Boleh ingat? Boleh ingat kan? Ingat untuk membiasakan yang betul, betulkan yang biasa. Cuba murid-murid fikir. Syahari teramat pandai sekali dalam bahasa Melayu. Ada ter, ada amat, ada sekali. Betul atau salah? Cuba fikir sekejap. Salah. Kenapa salah? Ada ter, ada amat, ada sekali. Ada berapa kata ganda yang digunakan dalam ayat ini? Betul. Ada 3 kata penguat. Tamaknya orang kata 2 sudah lah. Ni nak sampai 3. Jadi salah. Ayat tu salah. Yang betul, Syahari teramat pandai dalam bahasa Melayu. Ada ter, ada amat. Okey, boleh. Sebab dia 2 sahaja. Nizam agak sungguh pendiam sekali. Sama kan? Ada 3. Agak sungguh sekali. Salah. Tak perlu. 2 cukup. Nizam sungguh pendiam sekali. Dan kata penguat ini juga yang biasa murid-murid salah guna. Bukan salah guna lah. Murid anggap salah. Seperti penggunaan nian. Indah nian. Nian kata penguat belakang. Murid-murid ingat nian itu hanya untuk pemandangan saja. Lepas ni ingat, nian pun bukan hanya untuk pemandangan sahaja. Panas nian, sejuk nian. Betul. Yang tak boleh nian itu digunakan di awal. Contohnya nian sejuk. Tu tak boleh. Nian mesti kata penguat akhir. Cuma cikgu nak pesan, nian bukan hanya untuk pemandangan sahaja. Tentang penggunaan kata penguat ini. Baiklah. Kita teruskan. Penggunaan kata majmuk. Penggunaan kata majmuk, kata pertama sahaja yang perlu digandakan. Bagi simpulan bahasa pula, penggunaan adalah keseluruhan kata tersebut kerana simpulan bahasa mempunyai maksud yang tersendiri. Senang nak faham? Bila nak gandakan kata majmuk untuk tunjukkan banyak, gandakan awalan. Kalau simpulan bahasa, penggandaannya adalah keseluruhan kata. Semua kata itu perlu digandakan. Masih tak faham kan? Okey, kita tunjukkan contoh. Masni membeli alat tulis di kedai Riko. Alat tulis ialah kata majmuk. Cikgu-cikgu di sekolah dah terangkan kepada murid-murid. Apa dia kata majmuk? Kata majmuk 2 perkataan yang membawa maksud berbeza. Apabila digabungkan, dia jadi makna lain. Alat, 1 perkataan. Tulis, 1 perkataan. Apabila digabungkan, dimajmukkan, alat tulis, dia membawa maksud lain. Contoh lain, cermin mata. Cermin 1 maksud. Mata 1 maksud. Bila digabungkan, dia menjadi cermin mata. Dia menjadi maksud lain. Itulah kata majmuk kan. Jadi, dalam ayat ini, alat tulis untuk menunjukkan banyak, digandakan seluruh, dia menjadi salah. Dia mesti digandakan awalannya sahaja. Mazni membeli alat tulis di kedai Riko. Baru betul. Ni tak ada notah, tertinggal pula notah cikgu. Okey. Jadi betul. Farah amat sayang akan anak-anak angkatnya itu. Yang ni salah. Kenapa? Anak angkat ialah simpulan bahasa. Simpulan bahasa tak boleh disingkatkan awalannya. Kena tulis penuh. Farah amat sayang akan anak angkatnya itu. Boleh faham murid-murid? Ingat ya. Apabila kata majmuk nak tunjukkan banyak, gandakan awalannya saja. Apabila simpulan bahasa, gandakan sepenuhnya. Okey, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okey, seterusnya, cuba fikir. Guru besar, guru besar-besar. Apa bezanya? Kedua-dua ni betul tau.
Kalau guru-guru besar, maksudnya banyak guru besar. Kalau guru besar-besar, maksudnya banyak guru yang berbadan besar. Janganlah sebut gemuk, berbadan besar. Okey. Jadi kalau guru-guru besar, banyak guru besar. Kalau guru besar-besar, banyak guru yang berbadan besar. Rumah orang tua-tua dengan rumah orang-orang tua. Manakah yang betul? Kita biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Okey, cuba kita fikir. Okey, rumah orang tua-tua salah tahu. Yang betul adalah rumah orang tua-tua, iaitu rumah untuk warga emas. Pesan orang-orang tua dengan pesan orang tua-tua. Manakah pula yang betul? Okey, pesan orang-orang tua salah. Pesan orang tua-tua betul. Ini memula untuk pepatah. Kan kita pernah dengar kan? Pesan orang tua-tua, jangan menyanyi di dapur. Nanti kahwin dengan orang tua. Kenapa agaknya orang tua pesan macam tu? Sebenarnya, dia takut apabila kita masak di dapur, menyanyi, nanti terlupa bubur garam. Nanti masin. Dapat ni tawa lah. Tak masin lah. Itu cikgu gurau je ya. Pesanan orang tua-tua bawa kebaikan kepada kita sebenarnya. Macam cikgu cakap tadi lah. Dia tak bagi kita menyanyi dapur supaya masakan kita itu tidak tawa. Kita tak lupa bubuh garam. Cikgu gurau saja. Jadi ingat ya. Rumah orang tua-tua salah. Yang betul adalah rumah orang-orang tua. Pesan orang-orang tua salah, yang betul adalah pesan orang tua. Okey, kemudian penggandaan kata bila dan apabila. Bila digunakan dalam ayat tanya, sementara apabila digunakan dalam ayat penyata. Bila hari hujan, semua murid dikendaki berteduh di kantin. Contohnya, salah. Yang betul ialah apabila hari hujan, semua murid dikendaki berteduh di kantin sekolah. Bilakah kamu sekeluarga akan bercuti di rumah datuk kamu di Pulau Pinang? Ingat, senangnya kata tanya mesti ada tanda soal. Bila ialah kata tanya. Dalam ayat ini tak ada tanda soal, ada tanda noktah. Jadi dia jadi ayat penyata. Senang je nak ingat. Bila kata tanya, mesti ada tanda soal. Sebab itulah, bilakah kamu sekeluarga akan bercuti di rumah datuk kamu di Pulau Pinang? Jadi, ada tanda soal. Bilakah kamu sekeluarga akan bercuti di rumah datuk kamu di Pulau Pinang? Dia mesti juga dengan nada bertanya. Ada soal. Ingat bila tak boleh ataupun senang kata tanya, apa-apa saja kata tanya, mesti ada tanda soal. Jangan guna dalam ayat penyata. Senang je tu. Ingat itu je. Kata tanya, ada tanda soal. Kalau kata tanya, tak ada tanda soal, salah. Okey. Dengan dan bersama-sama. Kata dengan dan bersama-sama tidak boleh disekalikan dalam ayat kerana kedua-duanya mempunyai maksud yang sama. Pilih salah satu. Cikgu merah kan. Pilih salah satu. Sama ada kata dengan atau perkataan bersama-sama. Okey. Contohnya, Husna bersama-sama dengan ibunya membeli keperluan dapur di pasar malam. Okey, ayat ini salah. Okey, ada bersama-sama, ada dengan. Husna bersama-sama ibunya membeli keperluan dapur di pasar malam. Ayat ini betul. Dia tak ada guna serentak. Atau Husna dengan ibunya membeli keperluan dapur di pasar malam. Betul. Jangan guna serentak. Guna salah satu. Kalau dalam bahasa Melayu, kita panggil ini unsur lewah. Maksudnya, dua penggunaan yang sama dalam satu ayat. Okey. Itu sahaja perkongsian untuk kali ini berkaitan dengan betulkan yang biasa, biasakan yang betul. InsyaAllah pada masa akan datang, cikgu akan berkongsi lagi tentang penggunaan kata ayat yang betul dalam ayat supaya menjadi ayat yang gramatis. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Cikgu sentiasa mendoakan murid-murid akan berjaya memperoleh 6A dalam UPSR bagi sekolah kebangsaan, 8A untuk murid-murid SJK. Semoga kita berjumpa lagi. Sebelum itu ingat, yang kuning itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa.
Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang.